Sorry, tadi someone's coming to me and have a discussion, lepas tu dia drag lah. Sebab janji pukul 2, so dia datang lambat, so kita lambat lah habis. So today section 1. Jelaskan your attendance first. Okay. So semua orang dah download lab sheet 4. Okay, so buka lab sheet 4. So lab sheet 4 ialah berkenaan dengan chapter 4. Mana lab sheetnya? Okay. Okay, untuk lab sheet 4. Instruction. So, submission by 23rd December before 5 PM. So 23rd ada lebih kurang 1 minggu, 2 minggu.
3 minggu. So lebih kurang almost 3 weeks to submit. Okay, topic is falsification on the chapter 4. Then learning activity, fuzzy design and programming exercises. Okay, so ini adalah chapter 4. Okay. So task. Okay, as usual, working in pair or group if you have 3 members. Okay. Task, recap lecture notes on chapter 4 which is falsification and then extract the information and answer the following. Submission, soft copy, Word or PDF, submit into author by add group activities step. So I would prefer in PDF, okay, sebab supaya you punya drawing tak lari. Okay, task dia. Hari ini kita cerita tentang falsification sahaja. Ini adalah kerja untuk 3 minggu. So next week, I'm not so sure ada ataupun tidak ada lab. Kalau ikut schedule kita tak ada kan? But I think akan ada lah susulan lagi. Okay. So objektif di hari ini ialah, the objective of this task is to design fuzzy system for air conditioner temperature based on fuzzy logic. To design. Kita nak mereka. Okay. Nak mereka bentuk to design fuzzy system for air conditioner. Okay. Second, to develop a fuzzy system for air conditioner temperature. Kita nak design, lepas kita nak develop. Okay. So how do you need to design? How do you need to draw? Since you already in third year, so you should able to design. Sekarang ni pun you tengah buat PSM kan? So PSM in the method, apa yang you buat? So paling basic sekali, after you plan, after you analysis, apa keperluan yang you nak, you akan design. So sekurang-kurangnya you come out with a schematic diagram for your system. Okay? So, the design of this system involve. So, kat sini case study yang diberi, latihan yang telah diberi, I already stated that I need 2 input unit of number of people and time of the day. So, kita ada 2 input. 1, 2. Whereas the output turned out to be the system is temperature, a value of air conditioner. So kita dah ada 1 input, 2 input dan 1 output. So kita ada 2 input dan 1 output. Okay. So how do you have to design? Sebab kat sini kita cuma nak draw sahaja. So apa yang perlu kita draw? So biasanya dalam schematic diagram, you hanya perlu draw how it will looks like to represent the whole of your system. So apa yang kita ada kalau dalam fuzzy? Fuzzy, kalau you ingat dalam chapter fuzzy, designing a fuzzy system dalam chapter 3, kamu telah diberi satu architecture which is menunjukkan atau mewakilkan elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang terlibat. Jadi dalam kes ni, the main important part is FIS. Ingat tak, engine dia adalah FIS. Apa FIS? FIS ialah Fuzzy Inference System. Dia punya engine lah. In this case, FIS for aircon. Okay, untuk aircon. So, kat sini ada 2 input. So how do we create the input? So input yang pertama, make sure kena sentiasa ada kepala anak panah tu menghadap ke mana. So dia masuk, mestilah dia input. So yang pertama kita ada number of people. So number of people. Yang kedua kita ada times of the day. Input kedua kita ada times of the day. Okay. Kemudian kita ada yang ketiga sebagai output dia kita ada temperature. So
Siaplah ni, how do you draw your schematic diagram? Ini kalau kita bagi markah ni dapatlah 1, 2, 3, 4, dapatlah 4 markah because you fulfill all the components that need in our case study. Okay. Ini yang paling simple sekali. Tapi you boleh juga nak melukis dengan lebih detail. Contoh lebih detail tu macam mana? Okey, contoh lebih detail tu macam ni. Okey. Kalau dalam architecture yang saya beri, saya lukis lebih terperinci. Okey. Okay. Kalau dalam architecture dalam chapter 3, saya bagi yang lebih terperinci. Which is, okay, ini input. Kita ada 1 input, 2 input. But sometimes, you boleh juga letak number of people nak diwakilkan dengan variable apa? X1, X2, contohnya lah ada berapa banyak people punya jenis. Kemudian times of the day, times jenis 1, Y1, times jenis 2, Y2, contoh boleh juga. So ini adalah cribs. Okay, ini 1 input. Kemudian kita ada yang kedua, elemen yang kedua ialah fuzzy inference system. So ini adalah FIS. FIS. So di dalam FIS ni ada fuzzification, fuzzy inference rule dan defuzzification. Sama juga dengan yang ke atas ni kan, ini pun FIS juga. Okay. Kemudian kita ada elemen penting yang ketiga adalah output, which is temperature value. So dapat juga markah 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, boleh tak? Boleh? Senang kan? So, inilah namanya the design of an intelligent air conditioner system. So, kita cuma nak design. Kita buat schematic diagram dia. Soalan seterusnya. You all buat macam biasa saya cakap, setiap orang perlu buat on your own. For your own knowledge, okay? Sebab nanti dalam exam you buat seorang-seorang. But for submission, you can combine both. Jadi hantarlah yang terbaik, combination of you and your partner untuk submission. Tapi dari segi untuk buat, setiap orang mestilah take part. Mestilah buat. Okay. So seterusnya kita ada fuzzification is, cari sikit definition. Ini je cara nak force you buat ulang kaji. Okay, seterusnya lepas fuzzification kita akan nak kenal pasti apakah input dan output dia. Dalam case study ingat tak tadi input pertama kita apa? Number of people. Number of people. Pandai. You all buat sekali tau. Saya tengah bagi you jawapannya. Buat, doktor. Bagus anak-anak. Times of the day. Times of the day ni saya bagi hint saya kat sini. Okay, number of people ni adalah memang bilangan manusia. Because kita sebelum nak set temperature, kita kena tahu dalam sesebuah bilik tu, yang inilah ketikanya you diperlukan untuk use your own imagination or assumption. Tapi should be logic to create the fuzzy logic. Okay, so number of people. So makin ramai manusia di dalam sesebuah kawasan bertutup itu, makin tinggi ataupun rendah temperature yang diperlukan. So kat sinilah use your own creativity untuk create the linguistic variable and the linguistic value. Meanwhile, for times of the day, okay, yang ini contohnya kita letaklah many peoples or contohnya sikit people, few people, many people, or too many. Okay. Kemudian times of the day. Tadi input. Okay. Kemudian output dia adalah temperature. Okay. Bila dah ada ni kita kena kenal pastilah pula kan. Okay. Tadi kita ada people. So kita nak kenal pasti linguistic variable and linguistic value. Okay. Ada people, few peoples, which is the number of people kan, number of people.
many. So mestilah fuzzy H yang kita pick tu sesuai untuk menggambarkan bilangan. Kalau bercerita tentang number of something, mestilah boleh direpresent dengan bilangan. Few, many, too many. Contohnya. Okey, kemudian kita ada sorry. Kita ada apa tadi? Times. Times kita ada katakan pagi. Kalau pagi nak temperature high ke low ke kan? Morning. Lepas tu kita ada apa? Afternoon. Kemudian kita ada evening. Kalau you nak banyak lagi tambahlah night. Kemudian yang terakhir kita ada linguistic variable for output. What is it? It is temperature. So the linguistic value for linguistic variable for temperature is, contohnya kita ada low, medium and high. Okey, saya tertinggal satu di sini. Okey, kita ada dah ni. Yes, it is a linguistic variable. Tapi saya tidak tulis satu set linguistic variable for the aircon. Okey. Kita nak buat satu function ataupun fuzzy linguistic variable for this case study is apa? Yang melibatkan apa? People. This is linguistic variable. Times and temperature. Yang ini adalah input. Ini adalah output. So ini adalah dia punya linguistic variable. Linguistic variable. Okay, meanwhile for this three adalah linguistic value for this linguistic variable. Okay. So kena adalah. Boleh? Sila boleh. Puan Ida dah bagi jawapan. Okay. Boleh follow setakat ni? Okay, seterusnya. Okay, ini yang saya minta. Tapi nanti you teruskan lagi. Ini baru satu sahaja. People. Okay. So kita kena buatlah setiap definition tu. Kita kena bagi create membership graph dia dengan function. First kita kena tulis function dulu, barulah graph. Fuzzy expression ke, fuzzy function ke, samalah tu. Sebab in fuzzy expression, kita menulis in a mathematical expression. Okay, so kita panggil juga fuzzy expression. Kita tak sebut mathematical expression lah because fuzzy is fuzzy, math is math. Okay, cuma bila disebut spesifik secara graph, ada graph. Kalau kita sebut function ataupun fuzzy expression, maksudnya kena tulislah di dalam mathematical expression. If it didn't say anything, just minta you tuliskan membership function, okay, maksudnya it is mean a whole because dia punya set of membership tu dia mestilah datang dengan equation with the graph untuk gambarkan both. Okay, contohnya di sini. Okay, kat sini saya dah set. Sini saya set. Sini saya set few as 4. Kemudian many people is about 10 to 16 and too many is 20. Yang ini adalah exact figure. Saya boleh katakan dia sebagai core. Okay, 4. What is 4? Yang exact dia dapat 1. So between 4 to 10, it is melibatkan sedikit apa tu? Will have some formula ataupun some calculation on the triangular part dekat graf dia menaik dan menurun. Okay. Saya bagi contoh People kita ada few tadi kan? Kita ada few, kita ada many dan kita ada too many. Okay. Saya bagi contoh untuk few. Okay. Untuk few, so kita akan ada contohnya, 1. 1 tu bila?
Satu tu bila 4 dan berkurang. Betul tak? Equal and less than 4. So dia mestilah sesuatu tersebut tu adalah mestilah X tu mestilah equal and less than 4. Okay. Okay. Dalam hal ni, you pun dah biasa menulis sebelum ni kan. Saya ajar satu lagi. You boleh juga ekspreskan untuk satu-satu kes. Kat sini saya dah set 4, 10, 16, 20. Saya nak set macam ni. Saya gantikan dia sebagai variable. Supaya sekiranya nombor 4 ni definisi few tu saya nak ganti kepada 5, saya tak perlu tukar keseluruhan expression. Saya hanya perlu tukar dekat definition of the variable. So saya bagi x1 kosong sama dengan 4, x1 sama dengan 10, x2 sama dengan 16. Saya ambil daripada sini. Ni. X4 sama dengan 20. So, X besar tadi adalah people. Okay, people. Okay. Jadi, kita gantikan 4 ni dengan X kosong. Okay. Kemudian untuk lukis satu saja graf view, you akan dapat juga untuk tentukan sebab kita mula-mula satu, lepas tu kita nak lukis triangular dia kan. So mestilah something X tolak dengan X1 sebab ni nak melukis graf yang menaik tu. X kosong tolak X1. 4, ni 4 tadi. 4 apa? 4 X kosong less than X less than equal to X1. Okay. Dan yang seterusnya kita akan ada kosong lah contohnya. Contoh untuk any number lah yang related dengan ni. So bila lukis graf, dia akan dapat 1, 0, 4, 5 dan seterusnya lah. So kita akan dapat tadi kat sini berapa? 4 kan? So 4. Kat sini. So dia akan berhenti dekat 10 ni. So dia akan dapat 10. So ini untuk dapatkan few sahaja. Few sahaja. Ni few. So dia ada kat sini. 1, 2, 3, 0. So mana-mana value lain yang tidak didefinisikan, kita boleh juga tulis sebagai 0, 0, 0. Itu kita belum buat rules lagi tau. Okay, saya bagi contoh Sekejap, saya tunjuk. Okay, faham tak saya cakap ni? Sorry. Okay. Nampak tak? Nampak kan? Ni skema jawapan saya. Okay. So, inilah yang saya kata tadi. Bila you nak lukis people, you will have few. Few, you kena bagi definition few. Tapi few tu kalau absolute one dia ni, memanglah dia dapat 4 sahaja. Sebab tu dia kat sini 4. So yang lain-lain ni dia dah masuk juga dekat many punya yang bawah ni tadi definition ni. Ni. Few. Okay. Kemudian we'll have many. Untuk many ni. Okay. Absolute one ni dekat sini.
So yang lain tu dia tulis juga, bagi juga definition tapi dia letak kosong. Kosong ataupun ni ha. Yang ni untuk menaik ni naik turun. Tapi yang absolute one dia kat sini kan. Kemudian we'll have too many. Okay. Masih juga kita ulang-ulang lagi menulis dan melukis expression and the graph. Sama juga macam previous activity. Cuma kat sini lebih detail lah sikit. Sebab you dah kena belajar ataupun you dah kena concern sikit macam mana how to write the expression. Maksudnya nak create satu ni expression untuk set view sahaja. Sebab soalan boleh jadi akan patah balik kan, terbalik. Sometimes sebelum ni you selalu dapat dia punya fuzzy set aja. You dapat function. Fuzzy set yang you dapat ialah you dapat function. You dapat the fuzzy expression. But you don't always get in reverse ataupun create from the scratch, from the case study. So kat sini tadi you hanya diberi case study sahaja kan. So you dapat hanya diberi input number of people macam ni. So yang this part you create on your own. Bila you create on your own, you kena bagi definition. That's why you should know how to write this kind of expression, fuzzy set ini. Okay, boleh dapat tak? So far ada soalan? Doktor. Untuk expression tu kan, kena tulis tiga-tiga lah. Few, many dengan too many tu. Ya, sebab you nak menghasilkan sebuah people punya graph, membership function. Jadi mestilah ada few. Few mesti ada definition dia sendiri. Sebab kita nak create seketul garis graph untuk few, kita kena ada ni guideline ni. Ni. Kan? Untuk boleh naik ni. Sama juga macam many ni. Many. Bila you nak lukis many, bermula daripada point mana nak letak kosong ni? Kat sini kan? Jadi sebelum boleh lukis kat sini, mesti you dah ada definition. Lepas tu nak naikkan graph tu dekat mana nak naik? Kalau kat sini, kenapa satu tu di set kat sini? Sebab you set ni, ini many. Saya padam lah. Untuk many, kita cerita many. Saya tak mau padam. Okay, saya set many. Okay. Mana many? Okay. So, concern kat sini. So, untuk kita lukis many, kat sini saya dah set pos 10 hingga 16 yang kita definisikan sebagai betul-betul absolutely many. So, kat sini, 1. So, X1 for X1 hingga X2. X1 hingga X2. Nampak ni? X1 hingga X2. Ni, yang ni. Okay. So, X1 hingga X2 kat sini. Tu. So, yang nak naik ni nak kira macam mana? Sebab tu you kena pandai tulis fuzzy set dia for many. Sebab ini calculation dia ni, masa menaik ni. Kemudian yang ni pula untuk yang ni. Sebab tu you kena tulis satu-satu. Ini untuk few sahaja. Untuk few sahaja dah ada ni. Untuk lukis sebuah satu garis. Kemudian untuk many you kena ada ni supaya boleh dapat lukis yang many ni. Sebab tu kena tulis semua. Jadi sebuah membership graph for people sahaja kena ada fuzzy expression ya. Ni fuzzy function ataupun saya suka panggil sebagai expression because we are express it by using a function. Okay, sebab kita selalu sebut membership function, tapi membership function pun kita expresskan dengan graph. We rarely sebut as graph. Kita jarang-jarang sebut as a graph. Kita selalu sebut membership function because graph ni pun sebenarnya adalah sebuah function. Sebab tu saya suka sebut sebagai this one is fuzzy expression. Yang ni adalah fuzzy graph because both is membership function. Boleh tak? Okay. Sebab tu kita ada 3 untuk people saja, untuk input. Ni baru satu input. So, nanti kita akan ada. Okay. Ini satu cara.
Satu cara lagi pun kamu boleh tulis macam ni. Ini tadi you define nilai tau. You define nilai ni. You dah set nilai ni. Okay, katakanlah you ada set juga nilai. Tapi you tidak gunakan sebarang perwakilan bagi variable. Boleh juga you tulis macam ni. Okay, ni function 1. Function 1 tadi ni adalah untuk few. Function 2 untuk many. Function 2. Function 3 untuk too many. Okay, boleh juga ditulis dengan cara macam ni. You pakai ni. Maksudnya you nak cari P kan. So sama jugalah. Tapi kat sini tak tulis 6 ni. Sebenarnya 6 ni adalah 10 tolak. Kat sini 4 sebenarnya kan. Ni 4. So 10 tolak 4. Pun boleh kita wakilkan dengan cara macam tu. Pun boleh. Kalau you tak tulis ni kat sini, boleh juga dia jadi A, B, C, D, E. So nanti few adalah any number with A. So kat sini mungkin you akan cari A. Pun boleh juga gunakan expression menggunakan variable. So apa-apa nombor yang bertukar dekat A, dia akan bertukar lah. Pun boleh. Ini graf yang dalam MATLAB ni. Okay. Nanti masa you buat projek, you cuma setting ni je, set the parameter je. Ada berapa banyak input, berapa banyak linguistic value, berapa banyak linguistic variable, berapa banyak linguistic value for each linguistic variable. Lepas tu bila you run je toolbox tu, you terus dapat macam ni. You tengok graf, you terus faham. You terus dapat ni. Semua dah dapat. Sebab tu saya masih tak explain lagi pasal project dan pasal fuzzy toolbox for MATLAB. Because you just key in input, output and few figures and value, dia terus dah jadi untuk you. Okay. Lagi soalan? Saya nak suruh buat tu je hari ni. Ada soalan tak setakat ni? Kalau tak ada, teruskan buat. Saya tunggu sampai pukul 5.30. Okay. Kemudian you buat untuk time pula. Okay. Seterusnya kat sini. Pseudocode. Saya tambah sikit pseudocode. Ni kalau you buat programming tak gunakan toolbox, you gunakan pseudocode untuk write the production rules. Okay. So contoh diberi apa dia kan, you nak declare the people, kemudian assign the value and then you nak calculate berapa kalau people tu yang mana less daripada ni tadi, ni berapa ni? Allah. Less daripada ni tadi 4 kan? Kenapa dia jadi macam ni ni? Dia jadi bergaris pula. Okay, nak calculate confidence value dia, if the people, ni tadi 4 kan? Okay. Dia lari lah. Okay. So, label kenapa? Label 1 kenapa dia 1.0? Label 2, label 3. Ini dia dalam programming saya ni untuk banner graph. Kenapa people yang dekat 4 tadi tu? 4. Sorry I don't know what happened to this apps. Okay. So dia 4 tadi, kat sini label 1 ni maksudnya sudut 1 kat sini je, 4. Okay, yang lain label 2, label 3. Label ni nak cakap apa? Label 1 to 3 ni sebagai few, many and too many. So dekat sini ada 1, sini kosong, sini kosong. Kosong lah sebab kita kan ada 3 tadi. Kita ada 3 apa? Label ni, ni apa ni? Ni, dia considered. Maksudnya bila bilangan people tu 4, dia memang absolutely dia absolutely few. Dekat many dengan too many memang tak ada value terus. Okay?
Okay, you try buat. Apa, dekat bawah ni pun ada, I dah bagi example siap-siap tadi dekat soalan you ada few yang saya dah bagi example untuk you mulakan, teruskan buat. Okay, boleh cuba buat. Tanya. Nak tanya. Yang untuk tadi yang kita lukis graf tu, yang tu. Kenapa? Mana ya? Kejap doktor. Kejap. Tadi ada equation yang F1P tu. Dekat skema doktor. Yang ni? Yang ni doktor. Yang F2P tu kan? Kenapa ada? Bukanlah. F1 pun ada. Kenapa dia 10 tolak P per 6? 6 tu dapat kat mana? Okay. Kan saya cakap. Okay, yang sebenarnya kan, bila you menulis ni, dekat sini kena always letak full tau. Saya tolak siap-siap ni sebenarnya. Kan kalau kita melukis graf, kita lukis function, ini adalah yang ni. Sorry, ni pula. Ni. Kita nak lukis, sekejap mana eraser saya? Macam mana nak eraser? Jadi salah. Kenapa dia jadi gila ni? Dah petang Tadi awak kata ni kan. Okay, mana dah dapat? Kena buka nota lah. Mana dah dapat? Banyak kali dah saya ulang. Okay, ni tadi kan? Okay, satu ni. Tahu kan yang ni? Ini kan function yang ni. Ingat tak? Function yang ni mestilah sentiasa untuk menurun ni kan? Mestilah yang bawah ni. Okay, ni. Saya bawa keluar ke sini. 10 tolak P. P adalah nilai yang kita cari. Mestilah per dengan 10 tolak apa? Ni, yang nilai sebelum. Nilai dekat sini. Ni 10. Sebab tu dia dapat 6. Okay, sebab itulah dalam slide chapter 2, 3, 4 lab sheet saya sentiasa attach dengan benda ni. Awas sekali ni saya ada bekalkan. Formula yang kena sentiasa ingat. Trapezoid. Okay, kalau kita tengok ni triangular ni samalah. Konsep dia sama. Trapezoid ke triangular sama. Bila you menaik ni, okay, you akan gunakan ni. Ingat tak? Kita belajar dalam kelas. X tu kita sedang cari. X. Allahuakbar. Pasal apa saya punya ni jadi macam ni bergaris-garis hari ni? So kita X tolak A. Sebab kita nak cari X. X kat sini. X tolak A per dengan mestilah sentiasa yang depan ni. Tolak B. Sorry waktu saya kenapa jadi macam ni? Nak kena tutup balik kot. Boleh tak dapat B tolak A? B tolak A. Kan ada ni formula saya bagi ni. Bila kita lukis. Okay, yang ini untuk kejap lah saya tutup balik. Ni. Cuba lukis kat sini sekejap Ni untuk ni. Untuk cari sini, nak cari sebarang nilai X. Okay, kita mestilah gunakan ni. X tolak A per dengan mestilah sentiasa yang di sini ni. Tolak yang belakang. B tolak A. Untuk cari sebarang nilai yang di sini. Sebab itulah ini kosong. Bila kita lukis graf, ini kosong. Kan? Ini kosong. Tempat dia plot. Kemudian dia nak naik tu, yang ni. Kemudian yang turun ni pula,
Gunakan yang ni. Kat dalam kelas saya dah ajar banyak kali. Okay, C. Kita nak cari X. Bila kita nak cari sum X, any X here dalam graf yang menurun ni, kita kena sentiasa gunakan C. Kat mana plot kita jatuh tu? C tolak X, nilai yang kita cari. Bahagi dengan C. Mesti sentiasa yang C tolak B. Dia punya per bawah tu. C tolak B. C tolak B. Faham? Boleh tak? Ingat tak? Ke masih blur? Sama juga dengan yang atas ni kalau trapezoid. Nak naik dengan nak turun ni, ni nak naik dengan nak turun ni. Satu ni adalah core untuk yang ni. So dia memang ada dia ada range ni je lah. Ni. Nampak tak? Kelas yang lepas-lepas pun saya dah ajar demo kira macam ni. Okay. Okay doktor. Terima kasih. Okay, siapa lagi? Soalan lagi. Sorry, soalan lagi. Boleh teruskan buat. Cuba buat lah. Hantar dalam masa 3 minggu. Nanti minggu lepas kita repeat lagi. Minggu lepas, sorry. Minggu depan kita repeat lagi. Buat lagi. Teruskan buat sambil tu saya open apa tadi tu? Attendance. Okay. Siapa pula ambil attendance? Haziq Hilman. Ada. Faiz. Ada. Ada. Hashandri. Ada. Naili. Ya, saya doktor. Naili Ashraf. Panggil Naili ke Ashraf? Sekali lagi. Panggil Ashraf. Saya tadi ingatkan girl. Kenapa? Sorry. Tak apa. Zarif. Ada tak? Kenapa tak ada? Zarif Nur Rahman gimana? Tak tahu. Okay. Aku macam tu joteng lah. Teruskan buat Ada soalan tanya. Tak apa, buat pelan-pelan. Ada 3 minggu lagi. Kelas lusa ada tau.
Okay, so far okay. So kalau tak ada soalan, itu je lab kita untuk hari ini. Teruskan buat pelan-pelan. So hantar 23 Disember. Hari Rabu jangan lupa datang sebab saya nak explain projek kita. Lepas tu kalau sempat saya demokan sekali how to use the MATLAB. Kalau tak, kita buat lab lain lah minggu depan untuk saya demonstrate the MATLAB. MATLAB ni untuk fuzzy, it is very easy because you don't have to coding so much. Sikit je. Sebab yang penting you kena setting sahaja. You kena pandai setting sahaja. You cari dulu case study ataupun cari data kat mana-mana kat internet which is has sekurang-kurangnya 2 input dengan 1 output. Macam contoh-contoh yang kita biasa buat kat kelas lah, yang saya selalu demo kat kelas kan. You cuba cari case study ke apa ke kat internet ataupun dekat database ke apa ke. We do not need so much data set sebab kita tak perlukan data set. Kita cuma perlukan satu konsep case study saja. Maksudnya kalau cerita macam, kalau kita nak cerita people, kita kena ada view, berapa value dia. Kalau you nak create on your own pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi you just prepare the data, cari yang ada 2 input, 1 output. Okay, I think that's all for today. Sikit je because it is related to chapter 4, fuzzification. Cerita tentang input saja and how to produce. Next barulah kita buat the engine itself, the fuzzy inference system. So that's all for today class. Thank you. Assalamualaikum. See you on Wednesday. Jangan lupa cari data. Nanti kita boleh buat sekali dalam kelas. MATLAB, software MATLAB, compiler dia nanti saya sharekan dekat Google Drive because it is sangat besar dan ada 2 CD. Okay, so thank you. Assalamualaikum. So see you on Wednesday. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. 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 Doktor, Thank you, Yes. Doktor. yeah, my attendance, Doktor. Dah. Okay, thank you. Ada, saya tengok list nama je dekat tu, Google Meet. Okay, thank you.